Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kali ini saya nak berkongsi sebuah video yang bagi saya cukup menarik untuk kita fikir-fikirkan, dan video ini sebenarnya datang daripada siapa? Datang daripada seorang yang cukup berwibawa, terutamanya dalam pasukan PDRM, di mana beliau kini menjawat jawatan sebagai Ketua Polis Johor. Dan yang paling menariknya, beliau terbaru ini telah berjaya mementeras perdagangan dadah terbesar negara yang berjumlah hampir 300 juta ringgit nilai dadah ramasan tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa terdapat sakit baki orang-orang kita ataupun bangsa kita yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, baik orang politik, orang yang bekerja, pegawai-pegawai yang ditugaskan, semuanya itu mungkin ada yang terlibat, yang akhirnya yang menjadi bangsa adalah bangsa kita sendiri. Jadi hari ini saya nak share satu video yang dikongsikan oleh sahabat saya daripada channel Model 33, sebuah video yang cukup menarik, di mana kita sebenarnya bukan saja diserang oleh pihak-pihak luar yang berlainan bangsa dan berlainan agama, tapi kita juga diserang daripada dalam bangsa kita sendiri, di mana banyak pemikiran-pemikiran ataupun dakwah masuk untuk mengacau ataupun mengucap-kacirkan pemikiran kita dalam pasaran ini. Terutamanya kalau kita tengok adanya dakwah berbentuk Wahabi dan juga Syiah. Jadi kita juga risau sebenarnya anak-anak kita ke mana mereka akan pergi jika duduk dalam pasaran ini. Kerana apa? Pemikiran ataupun daya-daya ini sedang menjalar begitu kuat di tanah air kita pada ketika ini. Jadi pemikiran-pemikiran ini sebenarnya dia memecah belahkan dan juga menjadikan bangsa kita semakin sedikit kekuatannya, kerana berpecah belah baik dalam bidang agama, bidang politik dan ekonomi. Pastinya kita sudah tak ada kekuatan dalam bidang ekonomi. Jadi saya nak kongsikan satu video di mana Datuk Ayub Han meluahkan. Siapa tak kenal Datuk Ayub Han? Seorang anggota polis yang cukup tinggi integritinya, dan beliau banyak mendapat ugutan-ugutan daripada musuh-musuhnya kerana beliau banyak mengganggu kerja-kerja pihak-pihak musuh ini, yang akhirnya pihak musuh ini merasakan tergugat berada di tanah air kita ini, dan akhirnya mereka cuba melakukan sesuatu untuk mengganggu tugas Datuk Ayub Han ini. Jadi saya nak share satu video berkenaan dengan bagaimana Datuk Ayub Han juga cukup risau dengan daya-daya pembentuk pemikiran ini yang datang, yang sedang menjarah pemikiran bangsa kita pada ketika ini. Jom kita tonton video yang diucapkan oleh saudara ataupun Datuk Ayub Han kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim bin Muhammad Nur. Soalan pertama saya ialah berkenaan dengan kalau kita lihat pada ceramah yang disampaikan oleh Datuk ini, dua ancaman keselamatan kita nampak ini ialah, pertama ialah Syiah dan juga Salafi Jihadi. Jadi saya tanya kenapa kerajaan kita tidak dapat membendung ataupun menyekat pelajar-pelajar Malaysia yang sedang mengikuti pelajaran di KUM Iran dan boleh dihantar berluasa. Ramai di kalangan kader-kader Syiah sekarang belajar dengan mendapat beasiswa penuh di negara. Kenapa kita tak pantau, kita tak sekat daripada awal, kita mengharamkan sebagainya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat undang-undang mengatakan bahawa akidah Syiah yang mereka buat perhimpunan ajaran. Jadi polis tidak boleh mencegah, tidak boleh menangkap, karena polis hanya menangkap bila melibatkan keselamatan awam sebagainya. Sebenarnya kalau kita cuba, dan polis hanya menyerahkan kepada jabatan agama. Kata lihat ini kelemahan, kita tak dapat kemampuan, jabatan agama tidak akan dapat membenteras menangkap polis. Kalau kita tak cegah daripada awal, daripada pengajaran,
dia akan membawa kepada tindakan-tindakan ekstremis. Kalau kita biarkan, kita tak apa, hak ni berapa bidang jabatan agama. Sedangkan jamaah tak buat, dan inilah kalau tidak dibenar, dia akan membuat ada tindakan. Jadi kalau kita lihat, kalau bidang kuasa polis itu untuk penyebaran dan ajaran-ajaran mereka buat di rumah-rumah sebagainya tu, kita beri pada bidang kuasa polis, rasa itu lebih dapat lagi membendung ajaran ini. Sekian, terima kasih. Yang pertama berkenaan dengan KUM, memang aktiviti menghantar pelajar-pelajar Malaysia yang ditaja oleh kedutaan Iran di Kuala Lumpur itu bukan benda yang baru. Awal 80-an dah banyaklah kita dihantar. Kebanyakan dia orang pergi bersendirian, bukan melalui kerajaan, bukan melalui jabatan pendidikan pelajar, tak. Dia orang pergi sendiri. Dia orang terus berhubung dengan kedutaan Iran dan dihantar ke sana. Itu pun di luar bidang kuasa polis. Kita tak boleh sekat, tuan. Polis itu bukan kuasa polis untuk sekat orang pergi belajar kat mana. Itu kuasa jabatan agama. Ataupun kerajaan perlu membuatkan satu ketetapan. Macam tadi cadangan saudara, supaya polis ambil tindakan ke atas orang menyebarkan fahaman Syiah dalam rumah. Kita tak ada kuasa, tuan-tuan. Kita tak ada kuasa. Kalau dulu kita boleh tangkap OISA, kita kategorikan aktiviti mereka tindakan aktiviti yang mengancam keselamatan negara, membiarkan perpecahan, kita boleh tangkap. Sebab ISA itu dia punya bidang kuasa itu luas, kesalahan itu luas. Mana-mana aktiviti yang kita rasa boleh mengancam, kita boleh tangkap. Sekarang tak boleh. Bawah SOSMA, tuan-tuan, kesalahan keganasan, penyelundupan manusia, kesalahan berkaitan dengan negara, itu saja yang boleh diambil tindakan. Yang lain kita tak boleh ambil tindakan, tuan-tuan. Sebab tu saya katakan tadi, jabatan agama kena agresif. Kita tak boleh ambil, tuan. Kalau kita ambil tindakan salah. Macam saya katakan tadi lah. Dia orang tepuk tangan sekarang, tuan. Apa polis boleh buat? Apa Datuk Ayub boleh buat? Ini hak asasi. Dulu, bukan ni cakap kan tu. Cakap, aku tangkap lah. Kan? Sekarang tak boleh, tuan-tuan. Saya cadangkan, saya tolak balik. Bukan nak tolak balik dah lah. Ini kita ada banyak ahli-ahli parlimen kita. Tuan-tuan ada kawasan, tuan-tuan duduk kawasan mana. Cadangkan ke ahli parlimen. Bawa benda ni dalam parlimen. Bentangkan. Bagi balik kuasa tu dekat polis. Bagi balik. Polis boleh tangkap mana yang sah. InsyaAllah kita akan tangkap. Tapi tak ada undang-undang. Saya nak kuasa tu, tuan-tuan. Saya nak. Bagi dekat polis, tuan-tuan. Bagi balik. Pindah SOSMA. Mana-mana aktiviti yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, kita polis boleh tangkap. Boleh mengencang keselamatan. Cadangkan. Sebab yang mengubah undang-undang, member parlimen kita. Ahli parlimen kita yang cerdik, pandai, yang duduk dalam parlimen tu, dia yang mengubah undang-undang. Tuan-tuan gelap apa? Memang dia cerdik lah. Tidak takkan dia nak ubah undang-undang kot, kan? Bagi cadangan dia orang, kan? Hang tak cadangkan ni, aku tak undi hang dah. Dia orang politik dengan tak undi, dia terus jadi setuju, kan? Orang politik ni dia kira politik, dia bukan kira yang lain. Betul tak? Tak betul, saya cakap. So, tuan-tuan, cadangkan dulu itu, tuan-tuan. Kalau boleh pejabat mufti boleh cadangkan, mufti boleh cadangkan, kita bergerak sekali, tuan-tuan. Kita nak polis diberi kuasa kembali untuk menangkap mana-mana penyebaran ajaran yang tidak selari dengan Ahlussunnah Wal Jamaah, 4 mazhab kita. Kena jelas. Kita akan tangkap, pasti kita akan tangkap. Tapi sekarang tak boleh, tuan-tuan. Saya tangkap polis perempuan tadi pun, yang janda anak satu tu, bukan JRO polis yang kita tangkap tu. Ada ahli parlimen daripada Pembangkang seorang komplain. Kenapa polis tangkap ni? Janda ni baik kata. Saya dah pergi interview mak dia, janda ni baik. Saya cakap balik kat dia, kalau janda ni baik, kamu ada bidang, kamu ada kelulusan undang-undang, kamu jadilah peguam bela dia. Nanti saya akan tuduh kat mahkamah, kamu bela lah kat mahkamah. Pergi bela dia. Itu, tuan-tuan, karakter politician yang ada sekarang. Sebab tu kalau saya kalau kita nak ambil tindakan sekarang bukan senang, tak macam dulu, tuan-tuan. Sebab kita tak ada kuasa tu lagi. Sebab tu saya katakan, kalau puak-puak Syiah ni melangkaui garisan keselamatan, saya akan tangkap. Itu pasti. Tidak ada tolak ansur, tuan. Tak kira lah Syiah ke, Tuan Harun ke, Hasan anak rimau ke, Hasan anak kucing ke, banyak, tuan. Ada Hasan anak rimau. Hasan anak rimau mati, anak dia tubuh kuburan. Hasan anak kucing, tuan. Saya akan tangkap. Tapi tangan kita terikat. Bila sentuh bab agama, tangan polis terikat, tuan. Kita tak boleh bertindak macam dulu lagi, tuan-tuan. Bagi kuasa tu balik dekat polis. Pindah undang-undang. Itu bukan kerja kami.
Itu kerja member of parliament, ahli parlimen kita, yang banyak dalam parlimen. Tengah-tengah tu tak tahu bila orang bentang atas dah tidur kan. Tidur. Keluar-keluar dah lulus kan undang ni? Dah kata. Betul tak? Tu yang Datuk Ayub dia tak suka, Datuk Ayub cakap yang tu kan. Ada lagi soalan? Okey, kita dah tonton video tersebut dan kita merasakan bahawa inilah sebenarnya kita memerlukan satu pemimpin ataupun satu pasukan yang berintegriti dan seperti yang dibawa oleh Datuk Ayuhan ini. Kerana apa? Bangsa kita ni tidak ada masa lagi untuk bercakaran, untuk terus menjadi mundur disebabkan pecahan-pecahan pemikiran dan kepecahan-pecahan dalam bentuk parti politik. Kenapa bangsa kita yang ramai ni kini sudah berpecah menjadi terlalu sedikit dan bangsa kita sedang diracun pemikirannya daripada arah luar, daripada arah dalam dan juga daripada segenap arah. Kenapa? Mereka inginkan semenanjung tanah Melayu ini. Kerana apa? Semenanjung tanah ini Allah jadikan begitu strategik yang menghubungkan timur dan barat, dan Melaka pernah menjadi termasyur di antara dunia di atas keagungan ataupun kehebatan bangsa kita yang ketika itu tidak ada siapa lagi yang mengganggu pemikirannya dan tidak ada siapa lagi yang mengacau suasana persitiran tanah Melayu ketika itu. Dan kini mereka sudah nampak kalau Melayu itu kuat, Melayu itu bersatu, mereka pasti tidak akan dapat kawal bangsa kita lagi, dan mereka tidak dapat kawal ekonomi kita. Jadi apa lagi tugas kita? Kalau kita masih lagi berpecah belah, kalau kita masih mengharapkan mereka yang datang menumpang di sini untuk memimpin kita menuju ke hadapan, itu kita akan tunggu lagi kehancuran di mana mereka tidak pernah ikhlas untuk membantu bangsa kita, tapi mereka menggunakan kita untuk membantu mereka mencapai misi untuk mengawal tanah air kita ini secara total. Fikir-fikirkan dan renungkan Singapura sudah dapat pada bangsa mereka. Kini mereka cuba untuk kawal tanah Melayu, dan kita adalah bangsa kita alpa seterusnya. So fikir-fikirkan dan renungkan. Jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.